Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, menurut Anda, adakah jumlah kerusi ataupun jumlah wakil rakyat yang ada hari ini ataupun jumlah ahli parlimen yang ada hari ini sebanyak 222 kerusi parlimen? Adakah jumlah ini satu jumlah yang cukup ataupun satu jumlah yang perlu ditambah lagi kerusi parlimennya? Saudara-saudara, Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri, memang seorang pemimpin yang hebat, legenda politik Malaysia, tidak dapat dinafikan. Tapi di saat usia Tun Mahathir yang sudah mencecah menghampiri 100 tahun, setelah kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15, disitulah ramai yang kata Mahathir sedang kritikal dalam keadaan politiknya. Beliau bukanlah ahli parlimen. Ada yang kata Mahathir tidak mampu lagi. Tiada sudah harapan Mahathir. Mahathir dah tiada harapan untuk tumbangkan Anwar. Saudara-saudara yang saya amat hormati, masihkah ada peluang dan harapan Mahathir untuk tumbangkan Anwar pada pilihan raya umum terdekat ini pada PRU16? Nah, saudara-saudara, akhirnya kalau nak cakap Mahathir sebelum ini yang pernah ditahan di IJN, dirawat, berapa kali ulang-alik menerima rawatan. Bahkan Mahathir masih kuat ke sana ke sini berjalan. Ada yang kata rehatlah Tun Mahathir, umur dah semakin lanjut, hampir 100 tahun. Setelah kekalahan pada PRU15, rupanya banyak gesaan untuk Mahathir letak jawatan bersara saja. Tapi tidak, Tun Mahathir kita dapat lihat masih lagi aktif dalam politik di Malaysia pada hari ini. Ini satu pengakuan Mahathir. 222 ahli parlimen sudah memadai, kata Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad berkata, tidak ada banyak manfaat akan diperolehi negara jika kerajaan menambah bilangan ahli Dewan Rakyat seperti yang dicadangkan sesetengah pihak. Menurut bekas PM sebanyak 2 kali itu, sebelum ini pun ada pihak yang berpendapat jumlah yang sedia ada sudah memadai dan menyebabkan perjalanan parlimen berlangsung lama. Kata Mahathir, pandangan tersebut pernah diutarakan Allahyarham Muhammad Zahir Ismail semasa dia menjadi yang di-Pertua Dewan Rakyat tahun 1982 sehingga 2004. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, akhirnya Mahathir pula bersuara berkaitan dengan isu ini. Nah, teman-teman, menurut Anda kenyataan Mahathir ini relevan atau tidak? Walaupun mungkin ada yang bertanya, adakah Mahathir ini dah nyanyuk karena usianya yang sudah menghampiri 100 tahun itu? Jawaban yang saya boleh bagi adalah kita pun tak tahu. Selagi kita nampak Tun Mahathir sihat, sihatlah dia. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nah, berkaitan dengan video yang tular baru-baru ini, selepas memberi maklumat berkaitan skandal rasuah di Sabah, akhirnya tampil mendedahkan video-video tersebut. Nah, apa yang berlaku selepas ini? Hanya satu saja rakyat Sabah nak tanya, adakah pemimpin ini ditangkap? Adakah pemimpin ini ditahan? Pemimpin yang dikatakan adalah
yang di dalam video tersebut dan yang juga disebut-sebut ramai. Antaranya Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga Menteri Keuangan Sabah bersama dengan timbalan Ketua Menteri Sabah dan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri. Berkaitan dengan video rasuah, akhirnya warisan dalam satu kenyataan. Nah, sebelum saya teruskan, rupanya di dalam ruangan komen dalam channel ini banyak yang memilih warisan untuk jadi kerajaan negeri. Banyak yang memilih calon Ketua Menteri Sabah yang baru adalah daripada parti warisan. Antaranya Syafiq Abdal yang pernah jadi Ketua Menteri, manakala YB Munirah juga disebut. Bahkan nama Daryl Laking juga ada disebut. Jadi saudara-saudara, adakah parti warisan bersedia untuk menjadi kerajaan negeri sekali lagi? Nah, semua itu hanya kita akan tahu selepas berlakunya pembubaran DUN Sabah ataupun kerajaan negeri pimpinan Haji J digulingkan, beliau dipecat ataupun letak jabatan. Kita nantikan saja. Berkaitan dengan video rasuah, akhirnya warisan dalam satu kenyataan. Warisan desak SPRM tahan reman individu terbabi. Parti warisan menggesa SPRM supaya menahan reman individu yang terlibat dalam skandal rasuah yang didakwa berlaku di Sabah bagi membantu siasatan. Kadangkala kebenaran boleh muncul dengan menahan reman mereka yang disyaki melakukan kesalahan bagi membantu siasatan seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang. Proses siasatan berkemungkinan akan mendedahkan kesalahan mereka jika ada, kata timbalan Presiden Warisan Daryl Laking. Laking berkata, tidak seperti negeri-negeri lain di Malaysia. Isu rasuah di Sabah telah mencapai tahap kritikal. Keadaan ini menyebabkan penderitaan kepada rakyat Sabah apabila penduduk kampung dipaksa keluar dari tanah mereka. Wujud dakwaan pembalakan haram di tanah Sabah Forest Industry atau keadaan jalan raya, bekalan elektrik, dan air yang begitu menyedihkan. Skandal Sabah ini dan episod Wakil Rakyat melompat parti menyertai GRS sebelum akta larangan lompat parti diluluskan di peringkat negeri juga sepatutnya mengingatkan kita betapa teruknya situasi ini. Memandangkan dunia bakal menyambut anti rasuah, Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada 9 Desember, Laking berkata, rakyat Sabah tidak mahu mendengar pengumuman mana-mana badan antarabangsa yang menyatukan Sabah, negeri paling korup di Malaysia. Saya berharap SPRM bertindak secara bebas dalam usaha mereka, mencari kebenaran dan menyiasat mereka yang didakwa terlibat dalam kemungkinan salah guna kuasa serta perbuatan rasuah. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, terdahulu sayap-sayap UMNO Sabah menuntut Ketua Menteri Haji Jinor meletakkan jawatan berhubung video tersebut. Sementara itu, pemuda warisan Sabah menggesa semua adun daripada JRS yang terlibat dalam skandal rasuah agar segera meletakkan jawatan. Nah, pada akhirnya kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Persoalan yang pertama, adakah mereka akan ditangkap? Dan yang kedua, bilakah mereka bakal letak jawatan sekiranya benar-benar didapati bersalah? Apa komen Anda?